Kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebenarnya Rasulullah kata aku ni diutuskan adalah nak comel loteng, nak beki, nak molek perangai-perangai manusia yang sudah ada atas muka bumi. Perangai manusia nak beribadat kepada Allah ada dah perasaan itu. Manusia nak hidup bersama keluarga, kahwin, nikah dan sebagainya ada dah perasaan itu. Tetapi alignmentnya, kaedahnya, caranya tidak betul. Maka sebab itu aku dilahirkan untuk membetulkan alignment ini. Kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita memahami hakikat bahawasanya Rasulullah itu dilahirkan untuk betul alignment ini. Kalau nak beribadat kepada Allah, begini cara dia. Tak kena kalau caramu mugi sembah berhala. Tak kena caramu kalau mu sembah api. Tak kena caramu kalau mu sembah matahari. Kerana benda-benda tu juga adalah merupakan makhluk Allah Ta'ala. Kalau mu nak beribadat, mu kena ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah dilahirkan untuk betulkan kaedah lagu ni. Manusia dilahirkan dalam fitrah yang memerlukan pasangan. Manusia memerlukan antara laki-laki dan perempuan. Maka di waktu itu, manusia tidak kena. Asal kau tino je, asal kau perempuan je, dia kira siapa dia hebat, siapa dia gagah, siapa dia gedebeh, selekeh. Rasulullah kata tak kena lagu tu, dia ada sepada dia. Hak ni, hak mung, hak ni, hak orang. Yang duk rukah batas orang tak tu kalu. Maka Rasulullah lahir ke muka bumi nak betul batas ni. Hak ni batas orang yang duk gala pada orang. Hak ni batas demo gala gelas takat mana demo cekak. Lahirnya Rasulullah untuk betul ke alignment benda yang macam tu. Manusia kena reti kalau manusia perempuan ni adalah dia manusia yang lemah, yang perlu disanjung dan dipuji. Manusia yang perlu kena letak datar, kalau letak bawah dia merajuk selalu, mudah terketok selalu. Orang tino ni dia kena lagu ni. Sebab itu Rasulullah dia gurang bini dia. Rasulullah padahalnya kalau berlomba lari pada adat sah benar Rasulullah. Tetapi Rasulullah tahu orang tino ni tak boleh. Kalau haluh dia sikit, dia mula tak menanuk selalu. Kalau dia haluh sikit, mula 3 malam tidur koksi selalu. Jadi Rasulullah reti bab tu, Rasulullah kata, oh orang tino ni kita kena puji. Orang tino ni kena kata pandai sokmo, biarlah masuk masing sara mana pun kita kata guana habis sedap kau sedap. Sedap. Pas tolok tepi bakpo habis tolok tepi nak taruh nak makan kare puluk. Padahal tak boleh pergi benar dah kitanya. Jadi Rasulullah mari nak betul benda-benda lagu tu lah. Dan hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan kaum muslimin dan muslimat. Nak betul benda ada dah ni lah payah. Kalau benda kosong betul tak apa. Tukar rumah, tukar motor, tukar apa dia pun. Kalau tentu nak buat hak baru senang. Tapi bila nak beki, hak orang buat dah ni, Allahu Akbar payahnya. Kalau tentu orang tu tidak Islam, kosong, senang mengajar. Apa? Pasal dia tak tahu kau sekarang abu. Tetapi nak mengislamkan orang Islam ni payah. Royak lagu ni dia reti dah. Kata mari masjid pakak-pakak mari Jumaat belaka. Serupa ya semaya sore pun asal kau kosyok dia kata. Kalau semaya masjid tak kosyok pun buat apa dia. Jadi payah nak royak sama Islam. Ada mau kena tutup aurat Tak boleh kita getino ni nampak aurat gapo. Apa ya demo tengok kawan? Kawan bukan untuk demo. Jadi ada jawapan sokmo. Apa? Pasal nak mengislamkan orang Islam ni payah. Sebab itu Nabi mari, Nabi dilahirkan untuk betul benda ni. Itulah yang menyebabkan jadi hebatnya Rasulullah, kritikalnya Rasulullah, haluhnya Rasulullah, payahnya Rasulullah kerana nak betul hak bagi ada dah. Bagi ada dah. Pun Nabi lahir manusia sudah sembuh dah. Lama dah dia tawah Kaabah tu dengan telanjang bogai. Jak terkala dah untuk dia lagi dah. Dia nak juga buat haji. Tapi dia tawah dengan telanjang bogai. Nabi kata tak boleh telanjang bogai.
Kena tutup aurat, kena lagu ni. Allah payuhnya nak royak tu pasal dia mati dengan gitu tu. Pok kita lah. Kedai besok pergi kat orang ngatik, duduk di orang tangga, selekelah naik. Tak apalah. Pasal besok duduk orang sokmo. Pergi semaya jemaah, besok duduk bawah garah sokmo. Tak cekak royak tu imej, naiklah kata dia buat tak reti. Duk bicar pula. Bawa garah tu. Gada mari pulak dah. Ambil pulak. Tu email tu kat patuh tukar nak pergi baca kutubah. Dia duk bicara bak gada mari pulak dah. Dia nak yak. Pasal pesing dah terminat lagu tu. Tu email nak betul hak lagu ni lah berabojenya. Senin hak ma'alah pula. Senin hak orang asli masuk Islam pula. Pasal je 0-0. Ikut orang kata kiri. Orang kata pakar berani pakar. Dia turut. Bini baru lah. Allah, bini baru kan. Moga dia baru dengan kita. Moga baru nak belajar cara PA kita. Ikut, turut kita bawa. Kalau dah lama, kita kata 10 dia 20. Kita kata setengah jam dia tengah hari. Setelah kita. Maka dia tahu dah. Tak seroyak kok orang lah. Abahmu pun subuh tak maya juga dia kata. Pasal dia tahu dah PA perangai kita. Payah pasal moga barang sama jadi ni. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam sehubungan dengan itulah Rasulullah dibangkitkan untuk membetulkan akhlak manusia. Pertama sekali akhlak dengan Khaliq. Akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ada susu galuh cara dia, iaitu apabila kamu nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu tak bermunajat dengan Allah Ta'ala. Mu nak kecek dengan Allah Ta'ala, kena ada kaedah dia. Nama dia ilmu tajwid. Sampai sini mu kena dengung. Sampai sini mu kena panjang. Sampai sini mu kena lembut. Sampai sini mu kena deras suara. Ada kaedah dia cara kecek bahasa dengan Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah mengajar kepada kita pun bubuhlah nama dia ilmu tajwid. Cara nak berhadapan dengan Allah Ta'ala mu kena suci. Bukan setakat suci, tapi cuci dan suci bersih. Luar dan dalam. Mu kena pakai lagu ni, kerana kamu nak akan berhadapan dengan raja segala raja. Malik Yaumiddin. Mu kena ada akhlak dia, mu kena ada kaedah dia. Sebelum pada ni, mu pun berhadap juga, tetapi kaedah mu tak betul. Apa? Pasal mengguna perantaraan, mengguna berhala, mengguna patung, mengguna tari, pas mu minta tolong dan mu ni seroyak ke Allah Ta'ala. Perantaran inilah yang mu tak betul, kerana itu lahirnya syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di samping itu juga Rasulullah dilahirkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, nak betul manusia dengan manusia. Kaedah kita berinteraksi, kaedah cara bahasa kita kecek. Kalau dengan ibu bapa, caranya lagu ni. Kalau dengan cikgu, dengan tok guru, cara lagu ni. Kalau dengan orang tua, cara lagu ni. Kalau dengan tok tua, lagu ni. Kalau dengan isteri, dengan bini, dengan anak, hatta manusia yang bernama manusia, ada kaedah dia. Kalau dengan ibu bapa, dia ada cara kaedah dia. Bukan sewenangnya kita nak tegur ayah kita tak semayang. Bukan sewenang-wenangnya kita pergi baca ayat. Ayah, kita dengar dia orang forum. Orang kata kalau orang tak semayang masuk neraka. Ayah ni confirm dia kalau kamu tengok cara lagu ni. Jadi kita kena tengok. Makna dengan ibu bapa, dia ada hikmah dia. Kalau dengan ibu nak suruh tutup aurat, ada hikmah dia. Ada cara bahasa dia. Kalau dengan jiran demikian juga. Kalau dengan suami pun gitu juga. Atau kalau kita dengan isteri dan anak dan segala-galanya. Nabi dilahirkan untuk memuliakan, nak beki biar jadi latih interaksi kita sesama manusia. Tak boleh nak buat pakai serupa begitu, tak boleh. Jadi yang seterusnya, Nabi dilahirkan untuk makarimal akhlak antara manusia dengan nabat, iaitu tumbuh-tumbuhan. Sebab itu dalam negara kita dan dunia ada akta, iaitu akta jaga pohon kayu ni. Tak boleh tebal sewenangnya. Ada hutan simpanan. Pokok ni kerana dia disimpan. Hutan ni disimpan. Kenapa? Kerana untuk menghalang daripada hawa yang mari itu supaya tidak tembuh dengan kepanasan. Seperti yang berlaku di Kamera Highland. Seperti yang berlaku di lodging. Bila pembalakan terlampau banyak, akhir sekali Cameron Highland sudah tidak jadi sejuk dah. Jadi panas. Supaya kubek khiyar, potolaya juga. Apa?
Kerana banyak pembalakan haram berlaku, akhir sekali berlaku yang demikian. Sedangkan Allah Ta'ala kata ada akhlak dia, ada tata cara dia kita dengan pokok kayu. Kita kena bubuh baja, kita kena sirai dah nak nana sangat. Tak boleh pakai pung, pakai tanah, tawakal Allah. Nak hidup, tak sehidup nak guna moga kerja Allah Ta'ala. Dia perhidup, dia mati. Kita suruh Tuhan pokok dokong kita. Allahu Akbar. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan Rasulullah makarimal akhlak, iaitu untuk perangai cara bahasa kita dengan hayawan. Ada juga akhlak dengan hayawan. Tak boleh tak tu kalu. Dah kita nak merah sangat, kita nak merah sangat kambing, nak merah sangat lembu, ada kaedah dia. Buat pagar molek, jangan pakai lepas begitu. Habis pokok kayu orang, habis pokok-pokok tanaman orang yang makan lembu kita. Pas lembu pulak lepas tengah jalan pulak. Habis orang beranak pinuk sebutir kereta. Apa? Pasal tepuh lembu kita. Mapuh lembu tengah jalan seekor. Nyawa manusia 7-8 sebuah kereta. Apa? Kerana kita tidak ada akhlak. Dalam konteks akhlak kita memiliki hayawan. Islam ajar kepada kita. Kalau mu nak merah, cara lagu ni. Binatang ni mu boleh pera. Binatang ni mu tak boleh pera. Apa? Pasal binatang ni kalau mu pera tak kena lagu dengan mumungnya makan ke dia. Mana ada orang di kubur khiyal pera rimah? Islam ajar dah bagai berani orang tak pera ni. Bagai berani. Orang pera ayat itik. Daripada tu pun ayat menjadikan satu masalah kalau kita tak hidup kaedah. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang paling besar sekali lahirnya Rasulullah nak memuliakan, menyempurnakan manusia tentang pengabdian dalam kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab itulah di sana dikatakan La ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah. Dipahamkan ilah itu ada 5 perkara. Yang pertama, Nabi nak betul, aku naik saksi tidak ada ilah, yakni ilah dengan makna pengabdian diri melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mu jangan hambakan diri kamu selain daripada Allah. Yang kedua, Nabi nak betul, aku naik saksi sungguhnya tidak ada ilah, ai bermakna mohon pertolongan. Mu jangan minta tolong dengan manusia. Manusia asbab sahaja. Yang memohonnya ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan solat hajat. Manusia itu sebagai asbab saja. Anak kita masuk air bahar ke pi kuda. Royak poleh. Anak poleh pun serupa juga. Royak ke tok ngulu malah kemarin baru tok ngulu kena igat. Royak ke ustaz nak 5A, anak ustaz tak jumpa 5A. Sebutir A pun tak jumpa. Nak royak siapa dia? Kerana manusia adalah asbab, tetapi yang memberinya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Bermunajatlah dengan Allah melalui solat hajat. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah ya Allah molek perangai anak aku ni. Kalau mu tak tolong ya Allah, siapa lah lagi? Bapa ya berona gini mu. Bapa ya duk nurumpok dia sangat la ilah. Pak pun dengar kecek molek weh. Pak pun doa kata, ya Allah ya Tuhanku, janganlah jadikan anak aku nurumpok dia. Baloh gagal nak ya bui. Semuanya mengatakan demikian. Yang ketiga, tidak ada punca ilah, tidak ada punca rezeki melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah hak kita tak seroyak lah. Tak seroyak lah. Orang tu letak, orang tu catah, orang tu tebal, orang tu sekak. Wa emma gapo dia pun. Kalau dia Allah Ta'ala kata, itu adalah rezekimu, insya-Allah jadi hakmu. Kalau tak jadi hakmu, royaklah, buatlah setara mana pun. Taburlah setara mana pun. Kalau Allah Ta'ala kata tidak hakmu, maka itulah qada-qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, kalimah ilah di sini Rasulullah nak betul. Aku naik saksi tidak ada kasih sayang melainkan kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sayang ke manusia setara mana saja. Apatah lagi selain daripada keluarga kita. Kasih sayangnya ketika berada. Bila dia tak ada kau sekarang abuk, peminat pun lari. Penyokong tak tahulah ke mana. Malah bahar kita klik pula. Jala, sungguh jala. Demo hari tu tengah kawan pitih banyak. Demo lah setia. Geni akik tangan. Tidak adalah dalam dunia melainkan engkau lah. Aku di belakangmu. Rebah selesai kita tengok dia tak ada lah ke mana. No, ayat.
Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala walaupun jahat setara mana pun, seperti Sayyidina Umar Al-Khattab, tetapi bila Allah Taala campur taufik dan hidayah, maka lihat Allah Taala selalu bersama kerana manusia yang bertaubat pada Allah Taala. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, kaum muslimin dan muslimat mati Allah Subhanahu Wa Taala, lahirnya Rasulullah ke muka bumi ini adalah untuk menyatakan bahawasanya naik saksilah, sesungguhnya tidak ada punca hukum melainkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau demo ambil hukum selain hukum Allah Taala dalam kehidupan pengurusan rumah tangga dan juga negara selain daripada hukum Allah Taala, tunggulah saat kehancurannya dan bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mendapat barakah dan rahmat daripada apa yang kita dengar. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.